Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video pembentangan ini, kami akan menerangkan tentang ahli falsafah moden iaitu Immanuel Kant. Bagi pengenalan untuk pembentangan kami adalah, Immanuel Kant ini merupakan seorang ahli falsafah yang terkenal berasal dari Jerman pada sekitar abad ke-18 iaitu pada tahun 1724 sehingga 1804. Beliau lahir pada zaman pencerahan. Beliau sangat terkenal ketika zaman falsafah moden. Seperti mana kita tahu, zaman falsafah moden ini berbeza dengan falsafah-falsafah yang muncul sebelum ini, iaitu pada zaman Grik, zaman Rom dan falsafah abad pertengahan. Falsafah moden ini wujud apabila masyarakat intelektual barat yang mana mereka ini mula mengubah sikap dan cara berfikir yang lebih berkait rapat kepada sains dan kebebasan. Immanuel Kant memperkenalkan dan menggalakkan cara berfikir secara bebas dan tidak terkongkong mengenai teori moral dan etika yang sebelum ini berdasarkan pengaruh agama dan undang-undang tradisional ortodoks, iaitu ajaran kuno. Antara karyanya yang terkenal adalah Critique of Pure Reason. Beliau dalam karya tersebut, beliau telah membahas tentang isi minda manusia, iaitu hubungan antara sebab dengan pengalaman manusia. Beliau turut menerangkan tentang konsep ruang dan masa yang penting untuk semua pengalaman manusia, begitu juga dengan tugas terhadap sebab dan akibat. Menurut beliau, setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia pasti mempunyai kesan baik dan buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Saya Azizan bin Muhammad, nomor matriks 051283. Menyambung pembentangan pada biodata kepribadian, pencapaian dan pendidikan Immanuel Kant. Sedikit tentang biodata beliau. Beliau lahir pada 22 April 1724 di Königsberg, Jerman. Ayah beliau adalah seorang pembuat pelana kuda, bekerja sebagai pembuat pelana kuda, dan ibunya pula adalah seorang yang sangat bijak tapi tidak mempunyai pendidikan yang formal. Kant dilahirkan pada ataupun dalam keluarga yang beragama, dan inilah yang memberi sedikit pengaruh dalam falsafah beliau. Dan meninggalnya beliau pada 12 Februari 1804, yaitu ketika berusia 80 tahun. Kepribadian beliau, Kant sangat teratur dalam menjalani kehidupan, iaitu beliau mempunyai jadual yang teratur, sehingga Kant orang-orang yang ingin berjumpa dengan Kant pun diatur masa, iaitu seperti temu janji. Dan sepanjang kehidupan beliau tidak pernah berkahwin dan tidak pernah terlibat dengan politik dan tidak pernah melakukan perjalanan yang panjang ataupun keluar daripada kawasan tempat tinggal ataupun negara beliau. Pendidikan beliau, pendidikan awal dididik oleh keluarga beliau sendiri, yaitu dengan didikan agama, dan pada umur 8 tahun beliau bersekolah di Collegium Fridericianum, itulah. Dan ketika berumur 18 tahun memasuki Universiti Königsberg. Tetapi sepanjang perjalanan pembelajaran beliau di universiti tersebut, beliau pernah berhenti sebelum sempat menghabiskan pengajian. Tetapi beliau menyambung semula sehingga mendapat gelaran doktor pada usia 30 tahun. Dan pendidikan beliau di universiti ini adalah tajaan daripada pihak gereja, kerana Immanuel Kant dilahirkan di dalam keluarga yang sederhana dan tidak mampu menampung keperluan pengajian. Seterusnya pencapaian.
yang seperti yang diberitahu tadi mendapat gelaran doktor dan menjadi pensyarah di Universiti Königsberg pada tahun 1770. Dan beliau juga menulis beberapa karya, antaranya The Critique of Pure Reason. Beliau juga mahir dalam fizik, metafizik, falsafah, matematik dan teologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azikri Hakim bin Ahmad Jaafar. Nombor metrik 050724. InsyaAllah saya akan menyambung perbentangan daripada rakan-rakan saya yang sebelum ni. InsyaAllah saya akan menerangkan ataupun berkongsi mengenai falsafah Immanuel Kant. Okey, Immanuel Kant ni menamakan falsafahnya sebagai kritisisme, yang mana kritisisme ini lebih kepada memperbaharui falsafah-falsafah yang telah ada sebelumnya, yang mana falsafah yang dah ada tu bersifat dogmatis. Okey, apa itu dogmatis? Dogmatis tu diorang ni berkeras memperjuangkan pandangan-pandangan peribadi tanpa menghiraukan bukti ataupun fakta yang dah ada dan pandangan yang lain yang pada kiranya mungkin benar ataupun lebih tepat sebenarnya. Kalau kita lihat sejak hukum fizik Newton ada, yang mana pada dasarnya merupakan ilmu yang sahih, kerana ilmu ini tingkat kepastian dia ataupun ketepatan dia tinggi sebab hasil penyelidikannya lebih kepada eksperimental dan berkaitan dengan matematik. Jadi kesan daripada tu, maka dia ada efek pada falsafah sebenarnya, yang mana falsafah-falsafah yang bersifat reflektif ataupun tidak memiliki kepastian, maka masyarakat akan cenderung menganggapnya sebagai tidak ilmiah. Dari sudut itu, maka Immanuel Kant ini tampil ke atas panggung falsafah moden untuk melakukan pembaharuan. Perjalanan falsafah Immanuel Kant ni pada dasarnya terbahagi kepada dua tempoh, iaitu tempoh yang pertama adalah tempoh prakritik, yang mana dia lebih kepada mengikut terlebih dahulu ataupun follow je terlebih dahulu falsafah yang dah ada. Manakala tempoh yang kedua adalah tempoh dia bangun daripada tidur, dia bangkit kepada masyarakat, dia keluar kepada masyarakat dan melakukan kritikan terhadap falsafah-falsafah yang dah ada. Dalam kerangka sejarah falsafah barat, Immanuel Kant ni dia hidup ketika ilmu-ilmu alam ataupun ilmu-ilmu pengetahuan dirintis berdasarkan ilmu Newton, yang mana pada ketika itu ilmu Newton ni mencapai puncak prestis dia yang tertinggi, yang mana setiap ilmu merujuk kepada ilmu Newton ni. Sebab yang seperti yang saya katakan sebelum ni, ilmu Newton ni banyak menggunakan eksperimental ataupun kaedah matematik, yang mana lebih tepat ataupun lebih betul lah kiranya. Namun kemajuan ilmu pada ketika itu yang sangat pesat dan tersebar dengan meluas menyebabkan ianya tidak mampu diimbangi oleh para falsafah. Kerana makin banyaknya ilmu, maka makin kurangnya ketepatan dalam sesuatu ilmu tersebut. Dan kalau istilah kita sekarang ni banyak kepala tau. Okey, bagaimana benda ini boleh berlaku? Ianya sikit sebanyak menyebabkan Immanuel Kant ni tertanya-tanya ataupun banyak teka-teki yang harus difikirkan oleh beliau. Dan pada ketika itu juga telah wujud dalam dunia falsafah ni dua aliran pemikiran yang sangat besar lah. Yang pertama adalah rasionalisme dan yang kedua adalah empirisme, yang mana kedua-dua ini telah bertembung dan saling menyalahkan antara satu sama lain. Yang mana kita tahu kedua-dua falsafah ini ataupun aliran ini menekankan objektif pengetahuan, iaitu apakah pengetahuan yang sebenar-benarnya, sama ada daripada akal fikiran ataupun berasal daripada pengalaman. Jadi hal ini membuatkan ataupun menyebabkan Immanuel Kant ini menghasilkan satu karya yang bernama Critique of Pure Reason, iaitu kritik ke atas akal budi murni, yang telah dihasilkan pada tahun 1781,
yang mana karya ini lebih kepada menekankan pergabungan antara ideologi rasionalisme dan ideologi empirisme. Falsafah yang ingin disampaikan dalam karya ini adalah mengenai penentuan sebuah kebenaran yang mana ianya tidak cukup ditentukan melalui pemikiran atau logik akal semata-mata, tetapi memerlukan rasional yang tinggi. Menurut dia juga, ideologi rasionalisme ini maupun empirisme, kedua-duanya adalah baik, tapi dia lebih menekankan keterkaitan ataupun saling hubung antara dua ideologi ini atau kepercayaan ini berdasarkan ilmu pengetahuan adalah tidak mencukupi, kerana kadang-kadang perkara yang berkaitan dengan alam atau hukum alam adalah sangat sulit ditentukan dan dinilai hanya melalui ilmu pengetahuan saja. Kadang-kadang ialah susah kita nak tentukan berdasarkan ilmu je, akal fikiran saja. Dan ianya juga memerlukan pengalaman dalam menentukan kesahihan ataupun ketepatan sesebuah ilmu itu. Keadaan ini memaksa Immanuel Kant terpaksa memikirkan unsur-unsur apa ataupun ideologi apa yang perlu digunakan dalam pemikiran manusia, sama ada menggunakan pengalaman ataupun menggunakan rasional ataupun akal fikiran saja. Yang mana daripada satu pihak, iaitu pihak Leibniz ni, iaitu tokoh rasionalisme, dia berpendapat bahawa sumber pengetahuan manusia itu adalah berdasarkan rasional saja, akal fikiran saja. Dia tak nak pun ambil pengalaman sebagai ilmu pengetahuan. Tetapi ianya berbeza dengan apa yang dikatakan ataupun apa yang David Hume, iaitu tokoh empirisme, yang mana Immanuel Kant sangat mengagumi pemikiran David Hume ni, yang mana David Hume ni telah membangunkan beliau, menyumbang kepada bangunnya beliau daripada tidur, yang mana sebelum ni mengikut saja falsafah yang telah ada sebelum ni. Tetapi disebabkan David Hume ni lah, dia bangun daripada tidur dan mula berfikir untuk tidak menerima saja, malah menerima dan memperbaharui falsafah-falsafah yang telah sedia ada. Posisi Immanuel Kant ni dalam pertembungan dua aliran ni bukanlah semata-mata untuk mengambil alih ataupun menggabungkan dua pemikiran ini kepada satu sistem, kerana bagi Immanuel Kant, mengikuti salah satu aliran pemikiran ini bukanlah kaedah penyelesaiannya, kerana kedua-duanya dianggap keliru. Dan kekeliruan ini, kalau kita lihat daripada segi rasionalisme ni, adalah dia menggunakan akal fikiran saja dan mengabaikan kepentingan pengalaman dalam sesuatu perkara. Manakala daripada sudut empirisme pula, ianya terlampau melebihkan pengalaman dan aspek akademis dengan tidak langsung memiliki konsep ilmu pengetahuan. Dan boleh dikatakan kadang-kadang ilmu yang dinyatakan tidak menggambarkan, ianya merupakan pengalaman. Okey, selepas itu kalau kita boleh lihat dalam karya yang seterusnya yang telah dihasilkan oleh Immanuel Kant, iaitu Kritikan atas Daya Pertimbangan, yang mana karya ini lebih kepada menekankan ataupun menyesuaikan kedua-dua konsep, iaitu rasionalisme dan empirisme menjadi satu konsep yang baharu, iaitu konsep finalisme, yang mana konsep ini menekankan sebelum kita menentukan sesuatu atau membuat kepastian, maka hendaklah diselidiki terlebih dahulu. Walaupun pada dasarnya membuat kesimpulan itu penting, namun ianya masih memerlukan pengalaman yang menjadi titik ukur dalam menentukan sesuatu keputusan. Namun begitu, pengalaman sahaja tidak boleh digunakan secara penuh ataupun menyeluruh. Dalam kata lain, tak boleh nak guna pengalaman je, ianya perlu juga sesuatu yang tepat, kerana pengalaman itu kadang-kala tidak berkaitan dan kadang-kala bukan benar-benar nyata. Seterusnya kita balik kepada falsafah yang
lebih kepada etika, iaitu kehendak baik dan kewajipan, di mana seseorang manusia itu mestilah mengetahui dan memahami setiap perkara yang dilakukannya supaya ia bertanggungjawab terhadap setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukannya. Ianya penting bagi membantu manusia agar tidak hidup dengan cara ikut-ikutan terhadap satu perkara atau hal yang telah ditetapkan oleh sebuah pihak, macam dok mati tadilah. Falsafah yang dibawa atau digunakan oleh Immanuel Kant dalam ini adalah sebuah falsafah teori yang berkaitan etika, iaitu kehendak baik, yang mana ianya merupakan formula seseorang itu bertindak dalam rangka memenuhi hukum moral. Menurut etika deontologi yang dipegang oleh Immanuel Kant ini, betul salahnya sesuatu tindakan itu tidak dapat ditentukan berdasarkan akibat daripada sesuatu tindakan itu, melainkan jika ianya sudah sememangnya akan membawa kepada keburukan, dan pelaku itu sendiri dia boleh memilih sama ada mahu buat ataupun tidak benda tu. Tindakan pertama yang dilakukan oleh Immanuel Kant dalam falsafahnya adalah mengesahkan sesuatu itu, dan seterusnya adalah kemoralan, iaitu melakukanlah perkara yang baik itu. Immanuel Kant juga berpegang kepada pemikirannya, iaitu satu-satunya perkara yang baik tanpa syarat adalah niat yang baik dalam melakukan apa sahaja perkara. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan pergi kepada keistimewaan tokoh, iaitu keistimewaan Immanuel Kant. Ketokohan Immanuel Kant ini mempunyai keistimewaan dalam memberi penekanan terhadap moral dalam falsafahnya yang berkait rapat dengan agama. Beliau mengajak semua agama menjadikan pendekatan terhadap agama ialah cara pendekatan yang terbaik serta harmoni. Immanuel Kant menganggap bahawa setiap perbuatan yang dilakukan pasti mempunyai kesan baik dan buruk. Bahawasanya perbuatan yang baik dihitung sebagai nilaian ganjaran, manakala setiap perbuatan yang buruk itu merujuk kepada perkara yang salah dan pelanggaran atau pengingkaran. Kant juga menyatakan konsep kebaikan dan keburukan ini ditentukan dengan undang-undang moral yang menjadi dasar. Konsep duty dan priori. Kant mengaitkan falsafah moral ini dengan beberapa konsep. Sebagai contoh, konsep duty, yakni tugas. Dari segi istilah merujuk kepada falsafah Stoik, iaitu meletakkan ketinggian kebaikan sebagai kriteria yang penting bagi sesuatu perbuatan yang beretika. Konsep ini adalah untuk mengukur tahap tanggungjawab seseorang terhadap tugas dan menolak sikap cinta diri, yakni ego dan berpura-pura. Kant juga amat menitik berat terhadap priori, iaitu prinsip rasionalisme yang diperlukan untuk memperbaiki moral ke arah yang lebih baik. Pemahaman yang murni seperti ini ditekankan supaya tidak menggunakan perasaan dalam mengemukakan pandangan sehingga menolak pandangan orang lain. Namun begitu, terdapat tentangan daripada agama Kristian terhadap falsafah Kant, kerana beliau mempertikaikan teologi ilmu ketuhanan dan menyarankan ahli teologi dipinggirkan. Namun, perkara itu disangkal oleh Palmquist bahawa Kant sebenarnya seorang teologi yang mempertahankan kewujudan Tuhan melalui penghujahan moral dan psikoteologi dengan tujuan mengharmonikan antara dua pandangan yang berbeza. Kant turut mengaitkan sains yang membincangkan kejadian alam perlu dikaitkan dengan pencipta. Pernyataan Kant ini bertentangan dengan pemikiran Isaac Newton yang menafsirkan alam semesta ini bersifat materialisme, yang bermaksud alam ini terjadi secara semula jadi tanpa ada pencipta. Kant mengatakan agama merupakan salah satu sebab kepada kebaikan yang menjamin kebahagiaan manusia. Agama juga merupakan matlamat bagi manusia untuk mendapat kebahagiaan selari dengan moral yang diamalkan dalam menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan. Pandangan Kant juga mengetengahkan kebaikan tertinggi, itu adalah mengharmonikan dalam berfikiran rasional dan agama. Kant percaya dengan kebaikan tertinggi yang terhasil dari agama dapat menyelesaikan masalah kelemahan pada jiwa manusia yang cenderung kepada kejahatan moral. Wallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Muhammad Nur bin Wan Syekh, nombor metrik 050174.
Jadi saya akan membentangkan kesimpulan bagi pembentangan kami, iaitu mengenai seorang ahli falsafah yang bernama Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini adalah seorang ahli falsafah etika pada abad ke-18 ataupun zaman Enlightenment, ataupun dalam bahasa Melayunya zaman pencerahan. Jadi falsafah yang dipegang oleh Immanuel Kant adalah berdasarkan kepada suatu prinsip yang disebut sebagai prinsip kewajipan. Apa yang Immanuel Kant maksudkan sebagai prinsip kewajipan adalah satu dorongan semula jadi dalam diri seseorang itu untuk patuh kepada moral yang baik dan adanya kesedaran untuk mentaati dorongan itu tadi. Bagi Kant, mentaati dorongan itu tadi adalah satu tanggungjawab yang mesti dilakukan oleh seseorang itu. Dan apa yang dimaksudkan moral yang baik adalah niat untuk berbuat baik dan bertindak baik kepada orang lain. Jadi, bagi Kant, untuk seseorang itu melakukan ataupun bertindak menurut moral yang baik adalah dengan seseorang itu melawan nafsunya dan meninggalkan kepentingan dirinya. Dan setiap perbuatan baik yang dilakukan itu adalah semata-mata kerana rasa tanggungjawab untuk mentaati dorongan itu tadi. Bukan kerana duit ataupun pangkat ataupun yang lain-lain. Jadi, prinsip kewajipan ini adalah salah satu daripada satu prinsip yang disebutkan di dalam teori deontologi. Apa yang dimaksudkan di dalam teori deontologi adalah satu moral yang baik ataupun sikap bertanggungjawab itu adalah dilakukan dengan niat yang baik, tidak mengira hasilnya sama ada baik ataupun buruk. Maksudnya, moral yang baik itu ataupun perbuatan yang baik itu adalah berdasarkan kepada niat yang baik. Seterusnya, melakukan perkara yang baik daripada niat yang baik itu tadi, tidak kiralah hasilnya itu buruk ataupun baik. Kerana manusia itu terbatas kemampuannya untuk mengawal apa yang akan terjadi dan hanya mampu untuk mengawal apa yang sedang dilakukan dan apa yang sedang dia buat. Itulah yang dimaksudkan oleh Kant. Jadi boleh saya simpulkan sekali lagi bahawa apa yang disebutkan ataupun apa yang dibawa oleh Immanuel Kant ini adalah selagi mana setiap perbuatan ataupun tindakan itu adalah selaras dengan prinsip kewajipan itu tadi, maka ianya adalah satu moral dan etika yang baik. Sekian saja daripada kumpulan kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan. Terima kasih.